kamu sayang sungguh dekat bapa, bapa nak kamu sekarang ini ikut apa yang bapa kata, maka hendaklah kamu mati dalam agama Yahudi, kerana Yahudi agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata syaitan. Tapi orang yang beriman, bila mana Allah kata qalbi ala dini, kita berdoa Allah tetapkan hati, dan ketika itu kita dah dapat tahu, kita dah dapat trace itu adalah jin ataupun itu adalah iblis yang akan mengganggu keimanan seseorang pada Allah, maka dia takkan ikut. Mai pula iblis yang sebelah kiri muka mak kita. Siapa yang tak sayang mak, walaupun sekiranya mak kita itu seorang pelacur sekalipun, anak sudah semestinya akan sayang kepada mak dia. Ini fitrah manusia. Maka iblis yang berupa mak ini akan kata juga kepada bakal jenazah. Dia kata, wahai anakku, sesungguhnya aku ni ibu kamu, aku yang jaga kamu, aku yang bagi makan kamu, kamu lapang, aku menyusu, kamu teriak, aku tolong-tolongkan kamu sampai kamu tidur. Sekiranya kamu sayang kepada mak saat ini, ikutlah apa yang mak suruh. Apa dia yang mak itu suruh? Iaitu matilah kamu dalam agama Nasrani. Sesungguhnya Nasrani itu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana hamba Allah ini hati dia kuat, iman dia kuat, dia tahu itu adalah hasutan iblis dan juga syaitan, ketika itulah kata Al-Imam Al-Qurtubi, Allah turunkan rahmat kepada bakal jenazah tadi. Siapa yang Allah turunkan, iaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam akan turun berada di sisi mayat dalam keadaan Jibril menghalau jin yang merupa bapa, jin yang merupa mak. Dan ketika itu Jibril berkata kepada bakal jenazah, wahai bakal jenazah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmat kepada kamu, iaitu Allah turunkan aku berada di sekitar kamu, di sebelah kamu, tidak lain dan tidak bukan untuk menghalau jin yang rupa ibu dan ayah kamu. Maka sekarang ini matilah kamu dalam keadaan husnul khatimah, matilah kamu dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara beliau gambaran fitnah ketika mana kita hampir menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab itu ibu dan bapa-bapa sekalian, dengan kita lupa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Bahkan para ulama pada karang satu kitab indahnya husnul khatimah yang dikarang oleh seorang cendekiawan Islam yang asalnya daripada Malaysia. Antara sebab seseorang itu mati dalam keadaan su'il khatimah, mati dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah, antaranya iaitu sijar, mati disebabkan terlalu kuat menghisap pokok Allah Rabbil. Ada insya-Allah lagi. Tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada abang kita. Kan dia nak mati slow kan. Dia nak mati, alhamdulillah dia dah berhijrah. Kan dulu kehidupan dia berbeza dengan kita. Insya-Allah pun tak ada masalah. Ni hak dulu ni Allah Rabbi takbir berbunyi rokok. Takbir berbunyi rokok. Allah Rabbi. Maka kita tinggal sikit demi sikit, insya-Allah dengan keazaman kita nak tinggal rokok tu, Allah akan kira sebagai ibadah, Allah akan kira sebagai pahala. Maka muslimin hadirin yang dirahmati Allah, semua hari ini akan menghadapi kematian bila-bila masa. Apa berkadang kita nak bawa bertemu dengan kematian, tidak lain dan tidak bukan kata Nabi sedekah jariyah, sedekah jariyah yang akan sentiasa sampai pahala dia kepada kita. Maka insya-Allah tanda kita menghayati sakaratul maut, tanda kita menghayati al-Isra wal Mi'raj pada malam ini. Selancarkan kutipan dana untuk pembangunan tandas masjid pada Som yang kita memerlukan RM80,000 lagi. Maka dengan segala hormatnya kita mempersilakan kita punya pejuang-pejuang kita untuk
kutip dana, yang tidur gerok dia, mungkin dia tak sampai tahap sakaratul maut baru, kita gerok dia, masukkan duit ibu-ibu dan bapa-bapa paling kurang 10 ringgit, paling kurang 10 ringgit. InsyaAllah kita dah ngaji dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, katanya beliau dalam perjalanan Al-Isra, Allah perlihatkan kepada Nabi SAW satu golongan manusia yang mereka ini bercucuk tanam, dan hasil tanaman mereka itu subur sehingga kan 700 kali ganda dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu bubur RM1 dapat 700, tak pada banyak. 10 kali dengan 700 banyak juga. Kalau tu 50 lagi bagus, 100 lagi bagus, 2.6 bilion lagi bagus. Masya-Allah. Selesai masalah, Ustaz Fitri pun balik kena sedang berami. Maka kita masuk pusingan yang kedua, seperti mana yang kita sebutkan di permulaan forum sebentar tadi. InsyaAllah kita akan buka ruang seluas-luasnya untuk ibu-ibu dan bapa-bapa bertanya soalan. Bukan ruang yang seluas-luasnya untuk balik ke rumah, tak balik kita balik. Kita mungkin ibu-ibu dan bapa-bapa ada yang nak tanya soalan, insyaAllah boleh angkat tangan dan berdiri tanya soalan, insyaAllah. Bapa bapa kita buka semua. Jadi siapa yang nak tanya soalan boleh dengan malu-malu, dengan segan-segan, insyaAllah. Ada. Baru sejak mula, sejak lama berapa lama dah Berapa lama dah tahu kita tahun bulan. Masa saya nak berhijrah bulan 4 tahun lepas. Ada kita bulan nama tahun bulan. Orang-orang biasa kita dalam tindak. Kalau saya kira dia datang je nak tindak saya ke apa, saya yakin apa pada saya. Saya kira ada apa yang boleh menentang kalau orang tak izinkan. Saya kira kalau dia nak rumah saya ke atau duduk ke atau kira saya pun terserah. Tapi baru-baru memang takut lah. Tapi saya redha kawan. Kalau saya dengan sahabat, kawan baik untuk waktu sakit, peringatan atas satu lain lah. Kita mesti lemah. Kalau kita dah lemah, kita lemah. Orang cari, bagi ikut pagi kan. Tapi saya tahu kan. Tawakal, saya redha, saya yakin. Kalau kita buat yang benda baik, Allah pasti hidup kita. Takkan pada kita buat baik, Allah tak akan cakap kan. InsyaAllah. Yang lepas saya anggap tu satu mimpi dalam hidup saya, satu medali dalam hidup saya. Jadi soalan masa buat tak sikit. Kalau buat ni untuk kalau mak pun kita sakit sekejap je. Kalau dia tu bikin kalau sekarang kalau mak saya kalau pukul saya makan hutan saya rela pukul dari mak pukul saya lah. Dari itu bikin cacat lah, sakit. Kalau sakit sini lah, sini dengan sini, ini dua-dua boleh sakit. Bila saya lah, campur saya lah. Kalau tak silap tak nampak. Kan saya kalau silap orang nampak di saya keliling lah. Habis sini apa dahi dengan sini. Sini saya bikin, saya tengah balik, saya bikin bangun tu macam nak pitak tu saya nak jatuh. Pasal sini tulang kan. Sini tu tak ada senyum, tak ada muka, tak ada hand, tak ada letakkan gigi je. Ini okey tapi cuma hitam. Okey lagi itulah. Sakit lah. Macam Ustaz Syufri macam playmaker tu, ada yang kita dengar sehingga dia video Al-Quran dan sebagainya, macam mana yang dia boleh sampai ke tahap tu, adakah dengan cara-cara dia ataupun ada memang ada implemented memang ada video Al-Quran.
Dia black metal ni dengan rock dia buat ha. Dan kita ni ada dengan lagu rock lagu-lagu rock dengan kita kadang-kadang kita rock tapi kita rambut kita pendek orang jenis tu. Kadang-kadang kita rasa kita rock tapi kita boleh rambut panjang, kita pakai baju rockers. Dia tak main muzik pun kita dengar. Ada tu orang rock, dia pakai baju, dia pakai rambut panjang, baju rock dan dia main muzik sekali. Dia walaupun rock, peminat rock, tapi dia ada apa kategori-kategori dia. Semua rock lah ke? Ada juga kumpulan rock macam kau ingat orang kumpulan rock yang lain kan. Dia rock tapi baju biasa, muzik ganas. Macam tu dengan metal. Metal ni dia ada kategori-kategori dia. Yang sampai pijak Al-Quran, sampai ada kait-kait dengan agama tu, dia satu kategori yang lain lah. Satu kategori yang lain. Dan pada asalnya memang semua muzik ni berasal daripada barat. Berasal daripada barat. Muzik rap daripada barat juga. Muzik hip hop daripada barat. Walaupun muzik yang sekarang ni lah jazz ke daripada barat. Tetapi tak semua apa yang daripada barat kita terus photostate habis, tak ada. Kita tapis juga. Kita tapis juga. Kita menitik beratkan elemen-elemen timur kemelayuan. Nusantara. Begitu juga dengan metal. Metal daripada barat sampai dekat Malaysia, ada orang yang terus ikut metal daripada barat. Dia terus ikut pasal dia patuh barat. Anti-Christ dia pun anti-Christ juga. Anti-agama dia pun anti-agama juga. Kan? Ada tu yang dia metal dan dia tapis. Sebab muzik ni dia bukanlah satu undang-undang atau perkara yang perlu kita patuhi. Sedangkan muzik ni dia memberi ruang untuk kita memanipulasi yang muzik. Kita ambil yang buang yang keluar, ambil internet. Dia buat macam tu. Logo rock dengan logo metal macam mana? Rock ini kan. Metal biasa rock macam ni lah. Metal dia tanduk setan sini lah. Betul lah. Macam tu lah. Ada beza sikit-sikit lah. Tapi sama adik-beradik tu, sepusat-pusing kan. Beza sikit lah. Jadi tuan-tuan, macam tu lah. Ada yang fanatik. Macam anak orang kawan. Nama kawan ni dia memang fanak betul lah. Sehingga kan bilik dia pun dia cat warna hitam juga. Anak pernah jumpa dia, masa kami pernah nak jumpa dia dekat Campbell Complex. Telefon dia, Azan cepat datang, kita nak tunggukan ni. Dia datang dengan pakai baju hitam. Baju dia tulis di sini gambar perempuan baju warna biru berkawat-kawat. Dan dia tulis atas Dimmu Bugil. Ada siapa lain Dimmu Bugil? Ni Norwegian band. Dia memang band metal daripada Norway lah. Jadi pada ketika itu dia pakai snow cap, rambut panjang. Satu ketika dengan kami jalan-jalan nak pergi Campbell Complex ni, tiba-tiba kawan kita sentak. Sentak. Kami pun, alamak kenapa dia apa-apa ni? Masuk setan ke apa kan? Rupanya dia kata, Subhanallah, dah masuk waktu solat ni, kita kena solat. Masya Allah. Respect sama Abdul Azhar dia turun peluk dia kan. Jom kita solat. Baju Dimmu Bugil warna hitam tu dengan suatu hitam. Bersih lah baju dia. Dia pun terbalik kan, pakai balik. Dah tak nampak lah gambar tadi tu. Snow cap tadi, dia ambil rambut yang ikan mayang tadi yang mengurai, dia masuk dalam snow cap, letak keluar ke telinga. Dah jadi macam kopi yang biasa. Jadi terus mayang sujud kepada Allah SWT. Dia nak jumpa dia, Azan, nampaknya kau dah pegang saya kiri ke meter ni, kau dah lain macam ni. Dia kata, Alhamdulillah Syuk, aku dah ikut rumah tafiq 3 hari. Dia kata, Allah, Alhamdulillah. Rupanya kawan anak ni, dia ikut satu orang kawan kami ni dekat Campbell Complex, ada nama kedai Toll and Trade, TNT. Kawan anak ni dia dapat hidayat. Dia bantu jemaah buat ziarah kawasan Campbell, jumpa black metal kat kawasan situ, kedai-kedai lain lah. Dia bersuara dengan orang-orang tanggungjawab. Dia kata, saya nak lupakan black metal ni. Saya nak tinggalkan kedai ni, saya tak nak aku kedai ni. Saya takut apa? Saya terjebak balik semula, dia kata kan. Jadi elders beritahu, orang tua, orang yang lama dalam dakwah beritahu, kalau kamu kedai kamu siapa yang datang? Black metal datang. Tapi ya saya kan. Daripada mana? Satu Malaysia datang. Nak beli barang, nak beli spike, nak beli VCD, nak beli macam-macam patches kan, nak beli button, macam-macam lah benda-benda baru kan. Barang-barang black metal beli kat situ.
Dia beritahu, elders beritahu, orang tua beritahu. Dalam usaha agama, dalam usaha dakwah, dia kata macam ni lah. Kalau kamu keluar daripada kedai tu, kalau kawan kamu datang, siapa nak dakwah mereka? Betul juga kan? Siapa nak dakwah mereka? Nanti orang kata tengok, brother tu brother Mawi dia. Sebelum Mawi yang ni, dia dah Mawi dulu dah. Dia dah mental, Mawi mental tu. Tengok Mawi dah berhijrah, tengok dia dah lupa kita. Orang kata kita, jadi orang makin jauh daripada agama. Jadi masa tu, dia pun buat keputusan, okey tak apa, saya nak jadikan kedai black metal ni pusat dakwah saya. Jadi bila satu Malaysia black metal letak kedai dia, jadi lepas bayar dia dakwah, lepas bayar dakwah. Dan akhirnya dia dapat keluarkan satu jemaah 3 hari budak black metal daripada kedai dia. Bukan keluar daripada masjid, daripada kedai. Jadi kalangan black metal tu dia orang jenis orang yang kita kemelayuan lah, maintain lah. Mana yang fana, yang apa itu kita pun tak suka golongan tu. Kita tolak benda tu. Dan kita menitik beratkan elemen kemelayuan. Dan bulan Langsui tu, anak merapat dalam satu band tu, masuklah dia punya pioneer dia, frontman dia, orang yang bertanggungjawab ke depankan musik black metal di Malaysia ni. Dia asbab black metal masuk Malaysia. Antara band-band yang awal, inilah Kuala Langsui. Banyak lagi lah, seperti Sil Khandas, As-Sahar, macam lah. Jadi tuan-tuan, dia orang yang bertanggungjawab, orang yang awal. Jadi sebelum ni lagu ni memang ganas. Dia ambil bawa irama melodi dance metal. Lagu memang ganas, tapi akhirnya dia ubah. Tahun 2005 dia buat satu album black metal, tapi penuh dengan elemen-elemen ketimuran. Dia nak bagi tahu sebenarnya black metal bukanlah satu kanun yang perlu kita ikut saja barat, tak ada. Macam musik lain juga. Macam tu. Jadi alhamdulillah anak jumpa dia baru-baru ni, baru seminggu lepas jumpa dekat Manis tadi. Jumpa dia, nama dia Betara Guru. Cakap, abang, masya-Allah, Allah bagi dia kat abang. Rambut dia memang panjang lah. Dia pernah keluar jemaah 20 hari. Jemaah tabligh 20 hari. Dia azam untuk 40 hari. Sebab usaha agama, usaha dakwah, orang black metal yang antara yang awal itu telah berhijrah. Dan termasuklah jumpa yang lain-lain lagi lah masa tu. Dan Ana pun ada pula jumpa dia punya gitaris dia, Abang Azman. Lepas tu pemain gitar dia yang kedua Ana jumpa dia. Baru-baru ni Kuala Langsui dia nak sambut dia nak sambut ulang tahun ke-25 perubahan Langsui. Dia buat kat Hard Rock Cafe. Jadi tiba-tiba dah dapat satu WhatsApp daripada gitaris dia, Arif tu. Dia kata, Ustaz, maaf ganggu Ustaz, Ana ni sakit, ada gout lah. Dia kata, maaf kot, sakit kaki lah. Dia kata, rasa nak buat perubatan sikit lah. Dia kata kan. Jadi Ana cakap aja, tak apa bang, abang duduk lah bang. Kita buat kelainan di sini. Abang pergi dekat drama, pinjam dia punya kerusi, abang duduk atas kerusi, suruh drama diri lah dia buat kelainan. Tapi kedai dia daripada kedai itu keluar budak-budak black metal keluar 3 hari je Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah kan, alhamdulillah tuan. Dia menitik beratkan ketimuran. Dan tahun 2000 dalam 4 tahun lepas lah, 4 tahun lepas dia kumpulan langsung masuk TV3 MSI. Dia beritahu, kami walaupun kami ni black metal, death metal, tapi kami menetapkan nilai-nilai murni ketimuran. Menunjukkan insya-Allah. Dan kita doalah semua kumpulan ni pun berhijrah kan. Berhijrah insya-Allah. Ramai-ramai semua Allah Taala terimalah insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana segera aktif untuk datang ke masjid pada malam ni kerana untuk lihat sendiri perubahan masuk Fatih yang saya juga akan tengok dalam TV biasa kan. Tapi ini yang berada di hadapan kita seorang yang tugas gangster yang ada satu yang sendiri
kan termasuk saya 3. Saya ada kakak kembar 3, antara saya 3 yang tinggal tak cukup bulan. Kakak saya tak cukup kembar. Termasuk saya, jadi anak yang pertama, 2 adik yang lelaki, 3 adik yang perempuan. InsyaAllah lah, sama doakan beberapa bulan 10 ni dia nikah. Doakan saya belajar bukan kerana doa juga. Saya tu keluarga bapa saya banyak kawan bapa saya sudah macam adik-adik bapa saya dah biasa duduk dengan orang kawan Cina. Dari situ saya ikutlah ke cara orang kawan Cina. Dari situ saya kawan, dari situ saya belajar. Umur saya tak besar, umur je dah 11 tahun. Dah kenal, dah ada umur saya sedikit. Lama cuma saya tak. Kami cerita dah. Cuma umur saya tak ada bagi dengan arah dia tu kan. Ini jujur lah, tak ada suara sebagus. Tak rasa malu lah nak cerita. So saya dah tahu ni dah ada umur saya 12 tahun. Sebenarnya cuma saya tak fokus sangat. Saya punya fokus dia apa, lotang arah atau habis sedap je. Tapi saya biasa dulu macam saya belajar jahat. Okey, dia cakap apa? Anak lelaki. Kalau ni saya masih ingat lagi saya. Adil, saya ingat. Kalau ni anak lelaki. Kalau kau anak seorang, kau jaga mak kau seorang. Kau jadi adik, kau anak lelaki. Pertama, kau jaga seorang kacau keluarga kau. Kedua, kau akan protect keluarga kau. Kalau kau tak boleh protect keluarga kau, macam mana isteri kau nak jaga anak kau tak nak jaga. Sedangkan adik kau, mak bapak kau, orang kacau kau tak boleh jaga. Dari situ lah saya pegang amanah orang saya. Apa saya tak pasal orang saya kadang-kadang orang ni orang Pakistan kadang-kadang buat penting. Saya pegang kata orang saya. Saya biasa masuk, jujur umur saya 12 tahun saya dah masuk Mekah. Saya pernah pukul budak umur 14 tahun. Mak saya saksi ada dalam. Bapak saya fikir, Fadil pukul. Saya kena pukul ni, umur saya 12 tahun saya kena pukul pada negeri. So saya tolak, bapak saya dah sampai kayu ni. Dia dekat tu, masih ingat lagi saya. Sampai kayu, saya tu tendang ke budak dalam negeri. Allah. Tendang ke punya kemampuan dia. Dia jatuh, saya pukul. Ayolah, bapak yang budak yang saya pukul. Komplis, masuk lokal. Kalau ingat saya umur 12. Saya cek saya umur 12 tahun. Polis pun terkejut. 12 tahun umur 14 tahun. Dari situlah saya belajar kejahatan saya ni. Dengan apa benda-benda minum, rokok semua. Dengan keluarga. Saya kan air tak keluarga. Tapi saya tak kawan apa, kalau dia nak kawan. Saya menjaga keluarga yang saya tahu apa ibadah. Saya tahu apa itu masuk ke gangster. Cina punya maju. Saya tak suka Melayu tu. Saya Melayu orang Cina. Tak cakap Melayu, saya pun orang Melayu. Tapi Melayu ni banyak ini orang. Ini keluarga saya, kerja saya. Apa namanya Melayu? Kalau betul Melayu, dia tak akan ini orang. Dia tak akan untuk orang. Cina, contoh. Kenapa Cina orang bukan Islam? Dia orang yang susah dia boleh tolong. Melayu nak tolong, tengok warna. Sedangkan dia pun boleh. Macam mana nak percaya? Cina, saya serangkan Cina. Ada duit, tak ada duit, dia jatuhkan dulu. Pasal dia percaya orang. Melayu, saya tak tengok orang sebab saya cakap Melayu je. Melayu, apa? Percaya tak percaya? Karena takut. Jujur, dari situ lah saya kawan Cina saya umur saya kelasan. Pasal saya tahu kawan Cina itu bagus. Lepas tu baru saya pegang umur dah berapa, baru saya kawan lagi nak cuba. Akhirnya pun saya fanak juga kan orang lain. Dan pukul orang lain tinggalkan saya. Kagak, orang ni 3 orang. Ini tidak ada pun 8 orang ni. Kawan saya mana? Dari situ lah saya tu dah cukup lah. Kena pukul dah cukup. Kena parah dah cukup. Hampir-hampir mati lagi dah cukup lah. Bukan cakap orang sikit lah pada saya. Ada ni sikit tapi cukup lah. Saya dah sering punya sakit lah. Dari situ lah saya pengalaman sama saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan, insyaAllah. Bagaimana reaksi kawan-kawan Cina, Abang Fadil, apabila Abang mula besok kembali ke dalam Abang? Bagaimana reaksi mereka? Tak kisah Cina ke mereka, apa reaksi mereka? Reaksi yang banyak juga lah terkejut. Kawan Cina pancing saya, kawan Cina yang main baju, lontang semua. Nampak saya kat beku kan. Wow, betul alim. Saya cakap tak lah, kita tak boleh bila kita macam mana. So aku ni orang Islam lah. Kalau aku pergi dalam begini, nunggu lah aku tak nunggang. Aku pun nak, aku ada imej Islam, tapi aku nak nama Islam tapi buat perangai tongtang. Betul tak? Dari situ lah dia bilang bagus lah. Dia juga Quran kau punya live lah. Tapi beberapa kawan masih kontak tak gambar, dipancing kawan Cina juga. Dari situ diorang kasih moral support lah. Walaupun saya dah tak bersama diorang, tapi yang lain sikit, alah, ni jujur kalau masih saya cakap juga, kebanyakan ada yang lain, alamak ni step glamour lah, ni step baik konon. Gentle. Tak semua orang yang lain, tak semua orang yang pakai jubah, tak semua orang yang pakai dalam BG, tak semua orang yang pakai tattoo, tak semua orang yang tak ada tattoo baik. Mulut kita ni kadang-kadang pun pula. Nanti saya pakai jubah, nampak orang tengok saya baik, tapi belakang macam-macam boleh cakap, betul tak? Yang orang yang tak, yang apa tak keluar pun boleh macam-macam cakap. Sebab kita tak boleh judge orang tu, jangan-jangan tak boleh judge semua orang tu baik. Kita semua pada Allah. Apa-apa semua apa, Allah. Saya dah tak boleh cakap apa pasal saya dah kena pakai minum saya sendiri kan? Saya dah rasa apa yang kena, apa yang saya lalui itu. Walaupun umur saya setakat 29 tahun, saya pun setahun, saya berhijrah setahun, sebulan kan? 28 kawan, lawan, kawan baik, duit, Allah, duit, kawan Cina lah, duit, kawan Melayu lah cakap pakai. Setelah kita jatuh, kawan Melayu lah hilang. Kau ni kau nak kutuk, saya cakap yang nak. Dari situ saya tengok, tapi saya tengok orang Islam kan, takkan saya nak merendahkan orang-orang Melayu kita. Dari situlah saya beri apa, kasih semangat. Kalau saya ada kawan Melayu pun, saya tetap kawan orang. Walaupun sifat saya masih orang kata kalau saya ni tak suka sangat, tapi saya fikir saya ni orang Islam. Mak saya ni orang Islam, Melayu. So saya ubah diri saya lah. Ini semua diberi saya. Maka saya nak mungkin orang sini. Maka itu, kalau dia jatuh pun saya sebagai orang jatuhkan kami Islam, maka saya tak tengok orang baik kita jatuh dengan apa kadang buruk. Mesti saya ni orang baik, mesti saya sambut. Kalau dulu saya tak sambut. Tapi kalau insyaAllah, kalau sekarang insyaAllah saya sambut. Maka kita nak jatuh martabat kita satu orang baik. Jadi orang Islam, kita tak akan tinggalkan orang-orang Islam kita. Sebab sudah. Muslimat dan muslimat ada muslimin malu kan tanya apa itu rugi. hadis kan
Ini nggak ada lagi 8 orang ni. Ya, kawan saya mana? Dari situlah saya tu dah cukup lah. Kena pukul dah cukup, kena parah dah cukup. Hampir-hampir mati lagi ini dah cukup lah. Bukan cakap orang sikit lah pada saya. Ada ni sikit tapi cukup lah. Saya dah sering sebelum sakit lah. Dari situ lah. Saya pengalaman sebelum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini ada satu pertanyaan, insyaAllah. Bagaimana reaksi kawan-kawan Cina, Abang Fadil, apabila Abang mula Islam kembali ke dalam Abang? Bagaimana reaksi mereka? Tak kisah Cina atau mereka, apa reaksi mereka? Yang sekian. Banyak juga lah. Terkejut. Kawan Cina pancing saya, kawan Cina yang main madu, lontang pun. Nampak saya kat beku kan. Wow. Betul alim. Saya cakap tak lah. Kita tak boleh bila kita punya madu. So aku ni orang Islam lah. Kalau aku pergi jauh begini, nunggu lah aku buka-buka. Aku pun nak buka. Aku ada imej Islam. Tapi aku nak nama Islam tapi buat perangai Tongtang. Betul tak? Dari situ lah dia bilang bagus lah. If kan juga go on kau punya life lah. Tapi beberapa kawan masih kontak tak gambar. Dipancing kawan Cina juga. Dari situ diorang kasih moral support lah. Walaupun saya dah tak bersama diorang. Tapi yang lain sikit alah, ni jujur dalam masjid saya cakap diorang. Kebanyakan ada yang lain alamak ni step glamour lah, ni step baik konon. Gentle. Tak semua orang ni lain. Tak semua orang yang pakai jubah. Tak semua orang yang pakai dalam BG. Tak semua orang yang pakai tattoo. Tak semua orang yang tak ada tattoo baik. Mulut kita ni kadang-kadang pun confirm lah. Tadi saya pakai jubah, nampak orang tengok saya baik. Tapi belakang macam-macam boleh cakap, betul tak? Yang orang yang tak keluar pun boleh macam-macam cakap. Sebab kita tak boleh judge orang tu jangan-jangan, tak boleh judge semua orang tu baik. Kita semua pada Allah. Apa-apa semua apa Allah. Saya dah tak boleh cakap apa pasal saya dah kena makan minum saya sendiri kan. Saya dah rasa apa yang saya lalui itu. Walaupun umur saya setakat 29 tahun, saya pun setahun, saya berhijrah setahun bulan 28. Kawan, lawan, kawan baik, duit, Allah, duit, kawan Cina lah, duit, kawan Melayu lah cepat makan. Bila kita jatuh, kawan Melayu lah kita. Kau ni bukan nak kutuk, saya cakap yang benar. Dari situ saya tengok, tapi saya tengok orang Islam kan, akan saya nak berenang dengan orang-orang Melayu tadi. Dari situlah saya beri apa, kasih semangat. Kalau saya ada kawan Melayu pun, saya tetap kawan dengan orang. Walaupun sifat saya masih orang kata kalau saya ni tak suka sana. Tapi saya fikir saya ni orang Islam. Mak saya ni orang Islam, Melayu. So saya ubah diri saya lah. Ini semua dibanding saya. Maka saya nak mungkin dengan orang Cina. Maka itu, kalau dia jatuh pun saya sebagai orang jadikan amin Melayu. Maka saya tak tengok orang Melayu kita jatuh dan apa kadang buruk. Mesti saya ni orang Melayu, mesti saya sambut. Kalau dulu saya tak sambut. Tapi kalau insyaAllah, kalau sekarang insyaAllah saya sambut. Maka kita nak jatuh martabat kita satu orang Melayu. Betul. Jadi orang Islam, kita tak akan tinggalkan orang-orang Islam kita. Sebab sudah. Muslimat dan muslimat ada muslimin malukan adanya apa Itu rugi. hadis
sakit sekejap je. Kalau dia tu bikin, kalau sekarang alamak saya kalau pukul saya makan hutan saya rela pukul mak pukul saya lah. Itu bikin dahsyat lah sakit. Kalau sakit sini sini dengan sini, ini dua-dua boleh sakit ni. Bila saya lah, campur saya lah. Kalau tak silap tak nampak. Kan saya kalau silap orang nampak diri saya keliling lah. Habis sini apa dari dengan sini. Sini saya bikin, saya tengah balik, saya bikin bangun tu macam nak pitap tu saya nak jatuh. Sini tulang kan. Sini tu tak ada senyum, tak ada muka, tak ada head, tak rambut. Letakkan gigi. Ini at least okey tapi cuma hitam. Okey lagi Itulah. Sakit lah. Yang Ustaz Syukri macam black metal tu, jadi kita dengar sehingga kan dia video Al-Quran dan sebagainya, macam mana yang dia boleh sampai ke tahap tu, adakah dengan sahabat-sahabat dia ke, ataupun ada memang ada di black metal memang ada video Al-Quran tu. Dia black metal ni dengan rock dia buat Macam kita ni ada dengan lagu rock lagu-lagu rock dengan kita kadang-kadang kita rock tapi kita rambut kita pendek orang jenis tu. Kadang-kadang kita rasa kita rock tapi kita boleh rambut panjang, kita pakai baju rockers. Kita tak main muzik pun kita dengar. Ada tu orang rock, dia pakai baju, dia pakai rambut panjang, baju rock dan dia main muzik sekali. Dia walaupun rock, peminat rock, tapi dia ada apa kategori-kategori dia. Semua rock ke? Ada juga kumpulan rock macam kau dengan kumpulan rock yang lain kan. Dia rock tapi baju biasa, muzik ganas. Macam tu dengan metal. Metal ni dia ada kategori-kategori dia. Yang sampai pijak Al-Quran, sampai ada kait-kait dengan apa agama tu, dia satu kategori yang lain lah. Satu kategori yang lain. Dan pada asalnya memang semua muzik ni berasal daripada barat. Muzik rap daripada barat juga. Muzik hip hop daripada barat. Walaupun muzik yang sekarang ni dah jazz kan daripada barat. Tetapi tak semua apa yang daripada barat kita terus photostat habis, tak ada. Kita tapis juga. Kita menitik beratkan elemen-elemen timur, kemelayuan. Nusantara. Begitu juga dengan metal. Metal daripada barat sampai dekat Malaysia, ada orang yang terus ikut metal daripada barat. Dia terus ikut satu patuh barat. Anti-Christ, dia pun anti-Christ juga. Anti-agama, dia pun anti-agama juga. Kan? Ada tu yang dia metal dan dia tapis. Sebab muzik ni dia bukanlah satu undang-undang atau kanun yang perlu kita patuhi. Sedangkan muzik ni dia memberi ruang untuk kita memanipulasi yang muzik. Kita ambil yang buang yang keruh, ambil yang jernih. Dia buat macam tu. Logo rock dengan logo apa metal macam mana? Rock ini kan. Metal Biasa rock macam ni lah. Metal dia tanduk setan sini lah. Macam tu lah. Ada beza sikit-sikit lah. Tapi sama adik-beradik tu, sepusat-pusing kan. Beza sikit lah. Jadi tuan-tuan, macam tu lah. Ada yang fanatik. Macam anak satu orang kawan. Nama kawan ni dia memang fanak betul lah. Sehingga kan bilik dia pun dicat warna hitam juga. Anak pernah jumpa dia, masa kami pernah nak jumpa dia dekat Campbell Complex. Telefon dia, Azan cepat datang, kita nak temukan ni. Dia datang dengan pakai baju hitam. Baju dia tulis di sini gambar perempuan baju warna biru berkawat-kawat. Dan dia tulis atas Dimmu Bugil. Ada siapa lain Dimmu Bugil? Ni Norwegian band. Dia memang band metal daripada Norway lah. Jadi pada ketika itu dia pakai snow cap, rambut panjang. Satu ketika dengan kami jalan-jalan nak pergi Campbell Complex ni, tiba-tiba kawan kita tersentak. Tersentak. Kami pun, alamak kenapa dia apa-apa ni? Masuk setan ke apa kan? Rupanya dia kata, Subhanallah, dah masuk waktu solat ni, kita kena solat. Masya Allah. Respect sama Azhar jangan terus peluk dia. Jom kita solat. Baju Dimmu Bugil warna hitam tu dengan suatu hitam. Bersih lah baju dia. Dia pun terbalikkan, pakai balik. Dah tak nampak lah gambar dia tu.
Snorkel tadi dia ambil rambut yang ikan mayang tadi yang mengurai, dia masuk ke dalam snorkel, letak keluar ke telinga, dah jadi macam kopi yang biasa. Jadi terus mayang sujud kepada Allah SWT. Dia nak jumpa dia Azan. Nampaknya kau dah bukan saya kiri bermental ni, kau dah lain macam ni. Dia kata Alhamdulillah Syuk, aku dah ikut rumah tabligh 3 hari. Dia kata, Allah Alhamdulillah. Rupanya kawan anak ni dia ikut satu orang kawan kami ni dekat Campbell Complex, ada nama kedai Toll and Trade, TNT. Kawan anak ni dia dapat hidayah. Dia bantu jemaah buat ziarah kawasan Campbell, jumpa black metal kat kawasan situ, kedai-kedai lain lah. Dia bersuara dengan orang-orang tanggungjawab. Dia kata saya nak lupakan black metal ni kan. Saya nak tinggal dalam kedai ni, saya tak nak ada kedai ni. Saya takut apa? Saya terjebak balik semula, dia kata kan. Jadi elders beritahu, orang tua, orang yang lama dalam dakwah beritahu, kalau kamu kedai kamu siapa yang datang? Black metal datang. Habis lah saya kan. Daripada mana? Satu Malaysia datang. Nak beli barang, nak beli spike, nak beli VCD, nak beli macam-macam patches kan, nak beli button, macam-macam lah benda-benda baru kan. Barang-barang black metal beli kat situ. Dia beritahu, elders beritahu, orang tua beritahu, dalam usaha agama, dalam usaha dakwah, dia kata macam ni lah. Kalau kamu keluar daripada kedai tu, kalau kawan kamu datang, siapa nak dakwah mereka? Betul juga tu kan. Siapa nak dakwah mereka? Nanti orang kata tengok, brother tu brother Mawi dia. Sebelum Mawi yang ni dia dah Mawi dulu dah. Dia dah mental, Mawi mental tu. Tengok Mawi dah berhijrah, tengok dia dah jumpa kita. Orang kata kita, jadi orang makin jauh daripada agama. Jadi masa tu dia pun buat keputusan, okey tak apa, saya nak jadikan kedai black metal ni pusat dakwah saya. Jadi bila satu Malaysia black metal datang kedai dia kan, jadi lepas bayar dia dakwah, lepas bayar dakwah. Dan akhirnya dia dapat keluarkan satu jemaah 3 hari budak black metal daripada kedai. Bukan keluar daripada masjid, daripada kedai. Jadi kalangan black metal tu dia orang jenis orang yang kita kemelayuan lah, maintain lah kan. Mana yang fana, yang apa itu kita pun tak suka golongan tu kan, kita tolak benda tu. Dan kita menitik beratkan elemen kemelayuan. Dan bulan last week tu, anak merapat dalam satu band tu, termasuklah dia punya pioneer dia, frontman dia, orang yang bertanggungjawab ke depankan musik black metal di Malaysia ni. Dia asbab black metal masuk Malaysia. Antara band-band yang awal inilah cuma langsung. Banyak lagi lah seperti Silvanas, As-Sahar, kita macam lah kan. Jadi tuan-tuan, dia orang yang bertanggungjawab, orang yang awal. Jadi sebelum ni lagu ni memang ganas. Dia ambil bawa irama melodi death metal. Lagu memang ganas, tapi akhirnya dia ubah. Tahun 2005 dia buat satu album black metal, tapi penuh dengan
kamu sayang sungguh dekat bapa, bapa nak kamu sekarang ini ikut apa yang bapa kata, maka hendaklah kamu mati dalam agama Yahudi, kerana Yahudi agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata syaitan. Tapi orang yang beriman, bila mana Allah katakan fit qalbi ala dini, kita berdoa, Allah tetapkan hati, dan ketika itu kita dah dapat tahu, kita dah dapat trace itu adalah jin ataupun itu adalah iblis yang akan mengganggu keimanan seseorang pada Allah, maka dia takkan ikut. Mai pula iblis yang sebelah kiri muka mak kita. Siapa yang tak sayang mak, walaupun sekiranya mak kita itu seorang pelacur sekalipun, anak sudah semestinya akan sayang kepada mak dia. Ini fitrah manusia. Maka iblis yang berupa mak ini akan kata juga kepada bakal jenazah. Dia kata, wahai anakku, sesungguhnya aku ni ibu kamu, aku yang jaga kamu, aku yang bagi makan kamu, kamu lapar, aku menyusu, kamu teriak, aku tolong-tolongkan kamu sampai kamu tidur. Sekiranya kamu sayang kepada mak saat ini, ikutlah apa yang mak suruh. Apa dia yang mak itu suruh? Iaitu matilah kamu dalam agama Nasrani. Sesungguhnya Nasrani itu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana hamba Allah ini hati dia kuat, iman dia kuat, dia tahu itu adalah hasutan iblis dan juga syaitan. Ketika itulah kata Al-Imam Al-Qurtubi, Allah turunkan rahmat kepada bakal jenazah tadi. Siapa yang Allah turunkan, iaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam akan turun berada di sisi mayat dalam keadaan Jibril menghalau jin yang merupa bapa, jin yang merupa mak. Dan ketika itu Jibril berkata kepada bakal jenazah, wahai bakal jenazah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmat kepada kamu, iaitu Allah turunkan aku berada di sekitar kamu, di sebelah kamu, tidak lain dan tidak bukan untuk menghalau jin yang rupa ibu dan ayah kamu. Maka sekarang ini matilah kamu dalam keadaan husnul khatimah, matilah kamu dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara beliau gambaran fitnah ketika mana kita hampir menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab itu ibu dan bapa-bapa sekalian, dengan kita lupa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Bahkan para ulama menetapkan satu kitab indahnya husnul khatimah yang dikarang oleh seorang cendekiawan Islam yang asalnya daripada Malaysia. Antara sebab seseorang itu mati dalam keadaan su'il khatimah, mati dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah, antaranya iaitu sijar, mati disebabkan terlalu kurang menghisap pokok Allah Rabbi. Ada apa lagi? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada abang kita. Kan dia nak mati slow kan. Dia nak mati, alhamdulillah dia dah bagi hijrah. Kan dulu kehidupan dia berbeza dengan kita. Bisa apa pun tak ada masalah. Lihat dulu ni Allah Rabbi takbir berbunyi rokok. Takbir berbunyi rokok. Allah Rabbi. Maka kita tinggal sikit demi sikit, insya-Allah dengan keazaman kita nak tinggal rokok tu, Allah akan kira sebagai ibadah, Allah akan kira sebagai pahala. Maka muslimin hadirin yang dirahmati Allah, semua hari ini akan menghadapi kematian bila-bila masa. Apa berkadang kita nak bawa bertemu dengan kematian, tidak lain dan tidak bukan kata Nabi sedekah jariah yang akan sentiasa sampai pahala dia kepada kita. Maka insya-Allah tanda kita menghayati sakaratul maut, tanda kita menghayati al-Isra wal Mi'raj pada malam ini. Saya lancarkan kutipan dana untuk pembangunan tandas masjid pada Som yang kita memerlukan RM80,000 lagi. Maka dengan segala hormatnya kita mempersilakan kita punya pejuang-pejuang kita untuk kutip dana yang tidur gerah dia. Mungkin dia
nak sampai tahap sakaratul maut ya, kita dorong dia masukkan duit ibu-ibu dan bapa-bapa paling kurang 10 ringgit, paling kurang paling kurang 10 ringgit. InsyaAllah kita dah ngaji dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, katanya beliau dalam perjalanan Al-Isra Allah perlihatkan kepada Nabi SAW satu golongan manusia yang mereka ini bercucuk tanam, dan hasil tanaman mereka itu subur sehingga 700 kali ganda dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu bubuh RM1 dapat 700, tak pada banyak. Bos 10 kali dengan 700 banyak juga. Kalau bos 50 lagi bagus, bos 100 lagi bagus, 2.6 bilion lagi bagus. Masya Allah. Selesai masalah. Ustaz Fitri pun balik dengar sedap berabi. Maka kita masuk pusingan yang kedua, seperti mana yang kita sebutkan di permulaan forum sebentar tadi. InsyaAllah kita akan buka ruang seluas-luasnya untuk ibu-ibu dan bapa-bapa bertanya soalan. Bukan ruang yang seluas-luasnya untuk balik rumah, tak balik kita balik. Kita mungkin ibu-ibu dan bapa-bapa ada yang nak tanya soalan, insyaAllah boleh angkat tangan dan berdiri tanya soalan, insyaAllah. Bapa-bapa kita buka semua. Jadi siapa yang nak tanya soalan boleh dengan malu-malu, dengan segan-segan, insyaAllah. Ada. Baru sejak mula, sejak lama berapa lama dah Berapa lama dah berlalu? Kita setahun bulan. Masa saya nak berhijrah bulan 4 tahun lepas. Ada ni dah bulan nama setahun bulan. Orang-orang tawakallah, kalau sekiranya dia datang je nak tentang saya ke nak apa, saya yakin Allah tu ada bersama saya. Sekira ada apa yang boleh bertentang kalau Allah tak izinkan. Sekira kalau dia nak rumah saya ke atau duduk ke atau mungkin saya pun terserah. Tapi baru-baru memang takut lah. Tapi saya redha kawan. Kalau saya ada sahabat, kawan baik untuk waktu target peringatan atas sama lain. Kita mesti lemah. Kalau kita dah lemah, kita lemah. Orang cari bagi tengok bagi kan. Tapi saya tahu kan. Tawakal, saya redha, saya yakin. Kalau kita buat yang benda baik, Allah pasti hidup kita. Takkan pada kita buat baik, Allah tak akan juga pun. InsyaAllah. Yang lepas saya anggap tu apa, satu mimpi dalam hidup saya. Satu medali dalam hidup saya. Lagi soalan? Elemen-elemen ketimuran. Dia nak bagi tahu sebenarnya black metal bukanlah satu kanun yang pun kita ikut saja barat tak ada. Macam musik lain juga. Macam tu. Jadi alhamdulillah anak jumpa dia baru-baru ni, baru seminggu lepas jumpa dekat Majlis tadi. Jumpa dia, nama dia Betara Guru. Cakap abang, Masya Allah, Allah bagi dia kat abang. Rambut dia memang panjang lah. Dia pernah keluar jemaah 20 hari. Jemaah tabligh 20 hari. Dia azam untuk 40 hari. Sebab usaha agama, usaha dakwah, orang black metal yang antara yang awalan itu telah berhijrah. Dan termasuklah jumpa yang lain-lain lagi lah masa tu. Dan anak pun ada pula jumpa dia punya gitaris dia, Abang Azman. Lepas tu pemain gitar dia yang kedua ada jumpa dia. Baru-baru ni bulan Nasri dia nak sambut dia nak sambut ulang tahun ke-25 perubahan Nasri. Dia buat kat Halok Cafe. Jadi tiba-tiba dah dapat satu WhatsApp daripada gitaris dia, Arif tu. Dia kata, Ustaz, maaf ganggu Ustaz, anak ni sakit, ada gout lah, kata. Sakit kaki lah, kata. Rasa nak buat perubatan sikit lah, kata kan. Jadi anak cakap je, tak apa bang, abang duduk lah bang. Kita buat kelainan di sini.
abang pergi dekat drama, pinjam dia punya kerusi, abang duduk atas kerusi, suruh drama tinggi lah dia buat kelainan. Tapi yang kedai dia apa keluar semua kan. Daripada kedai itu keluar budak-budak badminton keluar 3 hari je Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah kan, alhamdulillah tuan. Dia menitik beratkan ketimuran, dan tahun 2000 dalam 4 tahun lepas dia kumpulan langsung dia masuk TV3 MSI. Dia nak beritahu kami, walaupun kami ni black metal, death metal, tapi kami menetapkan nilai-nilai murni ketimuran. Menunjukkan insya-Allah. Dan kita doalah semoga kumpulan ni pun berhijrah kan. Berhijrah insya-Allah. Lama-lamaan semua Allah Taala terimalah insya-Allah. Ya, soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada segera aktif untuk datang ke masjid pada malam ini kerana untuk lihat sendiri perubahan Abang Fatih yang satu kali kita tengok dalam TV biasa kan. Tapi ni yang ada di hadapan kita seorang yang tegas, gangster, yang ada satu yang sendiri kita tengok pada malam ni yang berada di hadapan Ana lah. Jadi Ana nak tanya dua soalan. Pertama, Abang Fatih, Bapak Fatih, dan bagaimana penggunaan tersebut Bapak Fatih dan nama tersebut tu daripada pengaruh kawan-kawan dan satu selalu pengaruh rakan-rakan. Dan yang kedua, sejauh mana penerimaan ibu Abang Fatih daripada zaman gelap dahulu sehingga berhijrah ke saat ini. Hidayah dari Allah SWT. Dan sejauh mana ibu Abang Fatih boleh menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik ada 3 kan, termasuk saya 3. Saya ada kakak kembar 3, angkat saya 3 yang tinggal tak cukup bulan. Kakak saya tak cukup kembar. Termasuk saya, jadi anak yang pertama, 2 adik yang perempuan lelaki, 3 adik yang perempuan. InsyaAllah lah, kita doakan buka 10 ni jadi nikah. Doakan lah, saya belajar bukan kerana doa juga. Saya tu keluarga bapa saya banyak kawan aku, bapa saya sudah macam adik-adik bapa saya dah biasa duduk dengan orang kawan orang Cina. Dari situ saya ikutlah ke cara orang kawan Cina. Dari situ saya kawan, dari situ saya belajar. Umur saya tak besar 20 je dah 11 tahun. Dah kenal, dah ada umur saya sedikit. Lama cuma saya tak kami kita dah cuma mau saja nak bagi dengan arah dia tu lah. Ini jujur lah, tak ada surat bagus, tak rasa malu lah nak cerita. So saya dah tahu ni dah ada umur saya 12 tahun. Sebenarnya cuma saya tak fokus sangat. Saya punya fokus dia apa, longkang minum arak makan babi, sedap dia. Tapi saya biasa duduk macam saya belajar jahat. Okey, dia cakap apa? Anak lelaki. Kalau ni saya masih ingat lagi saya. Adil, saya ingat. Kalau ni anak lelaki. Kalau kau anak seorang, kau jaga mak kau, bapak kau seorang. Kau ada adik-adik, kau anak lelaki. Pertama, kau jaga seorang kacau keluarga kau. Kedua, kau akan protect keluarga kau. Kalau kau tak boleh protect keluarga kau, macam mana isteri kau nak jaga anak kau nak jaga. Sedangkan adik kau, mak bapak kau, orang kacau kau tak boleh jaga. Dari situ lah saya pegang amanah orang saya. Apa saya tahu. Macam orang saya, kadang-kadang orang ni orang bukisan, kadang-kadang kuat, penting. Saya pegang kata-kata orang saya. Saya biasa masuk, jujur umur saya 12 tahun saya dah masuk Mekah. Saya pernah pukul budak umur 14 tahun. Mak saya saksi ada dalam. Bapak saya pergi, Fadil pukul. Saya kena pukul ni, umur saya 12 tahun saya kena pukul. Kena grip. So
saya tolak, bapak saya dah sampai kayu ni. Jadi kat tu masih ingat lagi saya. Sampai kayu, saya tu tendang tu mudah orang mungkin. Allah. Tendang dia punya kemampuan dia. Dia jatuh, saya pukul. Yalah, bapak yang mudah yang saya pukul, komplis. Masuk longkang. Kalau ingat saya umur berapa? 13. Saya cek saya umur 12 tahun. Polis pun terkejut. 12 tahun umur 14 tahun. Dari situlah saya belajar kejahatan saya ni. Dengan apa benda-benda minum, rokok, semua dengan keluarga. Saya tak. Saya kan air tak keluarga. Tapi saya tak kawan. Apa, kalau dia nak kawan, saya menjalan keluarga yang saya tahu apa itu ibadah. Saya tahu apa itu masuk di gangster. Cina maju. Saya tak suka Melayu tu. Saya Melayu orang Cina. Tak cakap Melayu, Melayu orang Melayu. Tapi Melayu ni banyak ini orang. Ini keluarga saya, kerja saya. Apa namanya Melayu? Kalau betul Melayu, dia tak akan ini orang. Dia tak akan untuk orang. Cina, contoh. Kenapa Cina orang bukan Islam? Dia orang yang susah dia boleh tolong. Melayu nak tolong, tengok mana. Sedangkan ada yang boleh. Macam mana nak percaya? Cina, saya serangkan Cina. Ada duit, tak ada duit, dia jatuhkan dulu. Pasal dia percaya orang. Melayu, saya tak tengok orang Islam, saya cakap Melayu je. Melayu, apa? Percaya tak percaya? Tak nak, takut. Jujur, dari situ lah saya kawan Cina, saya umur saya berasa. Pasal saya tahu kawan Cina itu bagus. Lepas tu baru saya peringkat umur dah berapa, baru saya kawan lagi nak cuba. Akhirnya pun saya fanak pula kan orang lain. Dan pukul orang lain tinggalkan saya. Kagak, orang ni 3 orang.